Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari satu tajuk baru dalam matematik tambahan tingkatan 5 iaitu integration ataupun pengamilan. Baik, sebelum saya masuk kepada bahagian-bahagian yang penting dalam integration, kita tengok dulu perkaitan di antara integration ataupun pengamilan ini dengan differentiation iaitu tajuk tingkatan 4 ataupun pembezaan. Baik, sebenarnya dua-dua tajuk ini adalah dalam bahagian kalkulus dan dia saling berkait. Perkaitan dia ialah jika diberi kepada kita fungsi y sama dengan fx, bila kita jalankan pembezaan, kita akan dapat dy dx, yang mana dy dx sama dengan f prime x simbolnya. Jadi maksudnya sekarang bila saya lakukan pengamilan pada f prime x ataupun kamilkan dy dx ni, sebenarnya saya akan mendapat kembali fungsi fx yang asal. Jadi terdapat hubungan di antara pengamilan atau integration dengan differentiation. Baik, seterusnya kita tengok macam mana kita nak mengambil satu fungsi yang diberi kepada kita iaitu ax kuasa n, di mana a adalah constant, n adalah integer dan n tidak sama dengan negatif 1. Baik, saya cuba hubungkan apa yang dikatakan perhubungan di antara differentiation ataupun pembezaan dengan pengamilan iaitu integration. Baik, jika diberi kepada saya atau diberi kepada kita fungsi y sama dengan 2x, bila saya jalankan pembezaan mencari dy dx, saya akan dapat nilainya sama dengan 2. Jika saya mempunyai fungsi y sama dengan 2x tambah 3 dan saya jalankan dy dx, saya juga akan mendapat nilai 2. Jika saya diberi fungsi y sama dengan 2x tolak 5, bila saya jalankan dy dx, saya masih mendapat nilainya 2. Sama saja nilainya. Maksudnya, di sini bila saya jalankan operasi dy dx terhadap satu fungsi y, nilai konstantnya tidak memain peranan apa-apa langsung. Bila saya ambil dy dx, saya kamilkan dy dx, saya jalankan integration terhadap dy dx ataupun dy dx yang saya telah gantikan dengan nilai 2 sebab saya nak tunjukkan perkaitan di sini, maka saya mungkin akan dapat 2x, saya mungkin akan dapat 2x tambah 3, saya mungkin akan dapat 2x tolak 5, saya mungkin akan dapat 2x dengan pemalar-pemalar yang lain. Maka kesimpulannya saya boleh dapat bila saya mengambilkan satu nilai constant, saya akan dapat nilainya adalah sama dengan nilai constant itu darab dengan x dan ditambah dengan satu nilai constant yang lain. Ataupun secara kesimpulannya 2x tambah c, wujudnya satu constant yang baru. Baik, seterusnya. Ini perkaitan antara dy dx dan juga y. Baik, saya tunjukkan dengan lebih jelas lagi satu contoh ni. Jika diberi kepada saya satu fungsi y sama dengan 5 kali dengan x kuasa 2 tambah c, bila saya jalankan pembezaan, saya hasilkan dy dx, saya akan ambil gunakan rumus yang diberikan sebelum ini dalam tajuk differentiation atau pembezaan. 2 kali dengan 5 darab dengan 2 tolak 1. So, saya akan dapat hasil dy dx ni ialah 10x. Bila saya kamilkan dy dx ini, saya akan dapat balik 10x kuasa asal x1 bertambah 1 dibahagikan dengan kuasa yang dah ditambah 1 tambah 1 tambah dengan c. C ini adalah constant yang perlu ditambah apabila kita lakukan setiap kali pengamilan. Secara kesimpulannya, kita dapati bahawa untuk membuat kamilan terhadap satu fungsi, kamilan ax kuasa n dx adalah sama dengan a pemalar ataupun perkali bagi x, tidak mengalami perubahan apa-apa. X kuasa asalnya adalah n ditambahkan dengan 1 bahagi dengan n tambah 1 tambah dengan c constant, di mana a dan c adalah constant dan n bukannya negatif 1. Ini pengenalan awal untuk pengamilan dan rumus awal untuk digunakan dalam menyelesaikan fungsi asas bagi suatu fungsi yang diberikan
dalam soalan. Terima kasih. Baik, kita akan sambung pengkamilan kita ataupun integration kita. Baik, sebelum ni saya sudah bagi rumus untuk mengkamilkan fungsi AX kuasa N terhadap X adalah sama dengan AX kuasanya akan bertambah sebanyak 1. N tambah 1. Okey. Bahagi dengan kuasa yang bertambah N tambah 1 tambah C. Di mana A dan C adalah constant dan nilai N adalah tidak sama dengan negatif 1. Mari sama-sama kita lihat contoh bagaimana ia digunakan rumus tersebut. Bila diberi kepada kita, kamilkan fungsi 4x kuasa 3 terhadap X dengan menggunakan rumus yang diberikan, 4 kekal X kuasanya asal 3 bertambah sebanyak 1 dibahagikan dengan 3 tambah 1 iaitu hasil tambah kuasa tambah C constant. Maka kita akan dapat 4X kuasa 4 bahagi dengan 4. 4 di atas dan 4 di bawah boleh dihapuskan. Maka jawapan akhir ialah X kuasa 4 tambah C. Baik, contoh seterusnya. Kamilkan negatif X kuasa 2 terhadap X. Maka jawapannya akan jadi negatif tidak akan berubah. Kekal di situ. Yang akan berubah hanyalah 2 tambah 1 bahagi dengan 2 tambah 1. Nilai yang sama dengan kuasanya tambah dengan constant ataupun C. Maka jawapan akhirnya kita akan dapat negatif 1/3 X kuasa 3 tambah C. Baik, kita tengok satu lagi contoh. Find ataupun cari hasil kamilan bagi 3X kuasa 2 tambah 4X tambah 7 terhadap X. Di sini kita perhatikan betul-betul ya. Sebab fungsi yang diberikan adalah hasil gabungan ungkapan-ungkapan. Maka apa yang perlu kita lakukan ialah kita memisahkan ungkapan-ungkapan tersebut dan kita kamilkan satu ungkapan demi satu ungkapan. Okey, 3x kuasa 2 kita kamilkan berasingan dengan 4x kuasa 4x pun kita kamilkan berasingan dan 7 pun kita kamil berasingan. Makanya kita akan dapat 3x kuasa 2 akan berubah menjadi 3x kuasa 2 tambah 1 bahagi 2 tambah 1 tambah okey, 4x akan menjadi 4x kuasa 1 tambah 1 bahagi dengan 1 tambah 1 tambah constant kamilkan hanya perlu tambah x tambah c. Seterusnya akan dapat jawapannya ialah 3x kuasa 3 bahagi 3 tambah 4x kuasa 2 bahagi 2 tambah 7x tambah c. Dan akhir sekali kita dapat x kuasa 3 tambah 2x, 4 bahagi dengan 2 dapat 2 tambah 7x tambah C. Itu jawapan akhirnya. Baik, mari kita tengok contoh yang seterusnya. Jika diberi kepada kita satu soalan yang melibatkan pendaraban ungkapan ataupun sebutan dengan satu nilai unknown. Okey? Contoh macam ni, find ataupun carikan nilai bagi hasil kamilan T darab dengan 3T kuasa 2 tolak 8T terhadap T. Maka apa yang perlu kita lakukan ialah kita harus mendarabkan dahulu, selesaikan sebutan dan ungkapan ini untuk jadikan satu fungsi yang penuh. Jadi kita akan dapat 3T kuasa 2 didarab dengan T dapat 3T kuasa 3 tolak 8T didarabkan dengan T dapat 8T kuasa 2 terhadap T. Kita akan kamilkan terhadap T. Makanya kita akan dapat sama sebelum ni dengan menggunakan rumus yang sama. 3T kuasa 3 akan bertambah 1 menjadi 3T kuasa 3 tambah 1 bahagi 3 tambah 1. Tolak 8T kuasa 2 tambah 1 bahagi dengan 2 tambah 1 tambah C, constant. Kita masih mengekalkan constant di situ. Okey, seterusnya kita akan dapat 3T kuasa 4/4 tolak 8T kuasa 3/3 tambah C, ataupun jawapan akhir kita boleh dapat ialah 3/4T kuasa 4 tolak 8/3T kuasa 3 tambah C. Okey, mari kita tengok satu lagi contoh yang melibatkan dua ungkapan. Okey, hasil darab dua ungkapan.
T tolak 5, 2T kuasa 2 tolak 3T. Jadi bila kita diperlukan untuk mengkamilkan dua ungkapan ini, apa yang perlu kita lakukan ialah yang pertama sekali kita lakukan kembangan bagi ungkapan ini. Okey, cara kembangannya seperti awak kembangkan persamaan kuadratik ataupun ungkapan kuadratik untuk dapatkan persamaan kuadratik. Caranya sama sahaja. Okey, dan hasilnya kita akan dapat 2T kuasa 3 tolak 3T kuasa 2 tolak 10T kuasa 2 tambah 15T. Dan kita akan dapat akhir sekali, fungsinya akan jadi 2T kuasa 3 tolak 13T kuasa 2 tambah 15T. Dan kita akan kamilkan terhadap T. Makanya, kita akan jalankan operasi yang sama, iaitu 2T kuasa 3 akan dapat 2T kuasa 3 tambah 1 bahagi 3 tambah 1, tolak 13T kuasa 2 tambah 1 bahagi dengan 2 tambah 1, tambah 15T kuasa 1 tambah lagi 1 bahagi dengan 1 tambah 1, dan jangan lupa kita akan letakkan tambah C di belakang. Okey, seterusnya kita akan dapat 2T kuasa 4 per 4 tolak 13T kuasa 3 per 3 tambah 15T kuasa 2 per 2 tambah C, dan jawapan akhir kita akan dapat T kuasa 4 per 2, kita boleh ringkaskan 2 dan 4, tolak 13T kuasa 3 per 3 tambah 15T kuasa 2 per 2 tambah C.